Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada para penonton yang menyertai kami secara langsung dalam Ikon Inspirasi Impian. Program yang dibawakan secara maya dan dibawakan khas oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Dan ini merupakan sebuah acara yang insya-Allah akan memperkasakan semangat keusahawanan di kalangan warga Bumiputra dalam mengharungi era pasca pandemik yang kita lalui sekarang ini. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya Nazruddin Rahman selaku pengacara maya anda dan kita bakal mempelajari pelbagai idea, pelbagai tip dan juga informasi. Kita akan menyelami pengalaman dan pahit jerih, suka dan duka dalam memulakan dan mengimbangkan perniagaan anda sehingga mampu mencapai kejayaan. Kita akan bersama dengan tokoh-tokoh dengan kata-kata rangsangan mereka yang bakal membangkitkan semangat. Inilah dia pemain-pemain industri dan usahawan Bumiputra di Malaysia. Kita bawa ke persada ini khas untuk anda, usahawan Bumiputra kita. Jadi tanpa berlengahkan masa lagi, kita akan mulakan acara ini dengan gilang gemilang ucapan alu-aluan daripada tuan rumah kita. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, Pengerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, Yang Berusaha Ahli-Ahli Lembaga Pengarah PUNB, Yang Berusaha Encik Izzuan Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif PUNB, para penceramah jemputan, Yang Berbahagia Datuk Rosli Muhammad Robat, Pengarah Urusan Kacang Muda Resources Sdn Berhad, Yang Berusaha Tuan Haji Burhanuddin Mat Razi, Pengasas dan Pengarah Usaha Leskopak Production Sdn Berhad, Yang Berusaha Encik Abdullah Marzuki Muhammad Syarani, Pengasas dan Pengarah Usaha Sawut Sdn Berhad, Divisi Jemputan, rakan-rakan media massa, seluruh jawatan kuasa program Ikon Inspirasi Impian, warga kerja PUNB, rakan usahawan PUNB dan para usahawan, serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah, saya ingin melafazkan rasa penuh kesyukuran kehadrat ilahi kerana izin dan rahmatnya jua dapat kita bersua secara maya bagi program keusahawanan anjuran PUNB, iaitu program Ikon Inspirasi Impian. Terlebih dahulu, saya ingin menzahir dan merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, atas kesudian melancarkan program ini, meskipun mempunyai jadual tugas yang amat padat sekali dalam melaksanakan segala amanah yang telah dipertanggungjawabkan demi keluarga Malaysia. Ucapan terima kasih juga pada para penceramah jemputan atas kesudian untuk berkongsi maklumat dan informasi berguna bersama keluarga usahawan pada hari ini. Tidak lupa kepada para peserta, keluarga usahawan dan rakan usahawan PUNB kerana menyertai program Ikon Inspirasi Impian. Sesungguhnya, sokongan yang diberikan amat saya hargai. Hadirin yang dihormati, yang dikasihi, saya berasa amat bersyukur kerana tahun ini sudah genap 30 tahun kewujudan PUNB. Menyingkap sejarahnya dalam pembangunan keusahawanan Bumiputra, PUNB mula ditubuhkan pada 17 Julai 1951 dengan matlamat untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualiti usahawan Bumiputra dalam bidang ekonomi strategik negara melalui sokongan kewangan dan korporat yang ditawarkan. PUNB bermula dengan memperkenalkan pakej-pakej keusahawanan bersepadu yang dirangka untuk membantu usahawan Bumiputra memantapkan perniagaan, mengekalkan keuntungan dan membentuk perniagaan mereka ke arah kecemerlangan melalui pembiayaan perniagaan khas untuk PKS serta pakej pembiayaan di bawah projek usahawan Bumiputra dalam bidang peruncitan atau prosper. Strategi PUNB seterusnya dipergiatkan dengan memperkenalkan program latihan keusahawanan yang mensasarkan golongan muda. Program berkonsep mentor-mentee ini dikenali sebagai Jom Jadi Perantis atau JAMPA, bertujuan memberi pendedahan awal kepada para siswazah tentang selok-belok dunia perniagaan. Setelah tamat perantisan, mereka berpeluang memohon pembiayaan PUNB untuk memulakan perniagaan. Usaha ini adalah satu cara
membangun daya kreativiti dan inovasi golongan dinamik ini dalam mentransformasikan lanskap ekonomi negara ke arah negara maju berpendapatan tinggi. Selain pembiayaan, usaha PUMB diperluaskan dengan penawaran sewaan premis perniagaan bagi memberi ruang kepada usahawan Bumiputera untuk menjalankan perniagaan di lokasi-lokasi strategik dengan kadar sewaan yang kompetitif. Malah, melalui khidmat PUMB juga, usahawan berpeluang untuk memiliki premis perniagaan sendiri dalam usaha mengatasi masalah kadar kenaikan sewaan dan kos pengubahsuaian premis yang tinggi setiap kali perlu berpindah ke lokasi yang baru. Seiring dengan keperluan dan kehendak semasa, sejak 2019, modus operandi PUMB dipertingkatkan dengan menyelaraskan jumlah pembiayaan yang ditawarkan untuk membantu para usahawan Bumiputera yang ingin mengembangkan perniagaan mereka kepada skala yang lebih besar. Selain itu juga, satu inisiatif antarabangsa iaitu Prosper Global turut diperkenalkan bertujuan meningkatkan dan menaik taraf perniagaan Bumiputera agar lebih kompetitif dan maju menembusi pasaran global. Untuk makluman hadirin, alhamdulillah, jika dilihat pada sesi pelaburan pembiayaan sejak penubuhan PUMB sehingga Oktober 2021, seramai 11,564 usahawan yang melibatkan 8,086 buah syarikat telah berjaya dibangunkan dengan jumlah kelulusan pembiayaan sebanyak 3.5 bilion. Jumlah ini amat menggalakkan dan secara peribadi saya berbangga dengan pencapaian yang telah ditunjukkan. Walau bagaimanapun, saya yakin ia mampu untuk pergi lebih jauh lagi. Justru, selaku pengurusi PUMB yang baru, selain daripada meneruskan usaha mantan-mantan pengurusi terdahulu, dalam menambah jumlah dan meningkatkan kualiti usahawan Bumiputera, saya komited untuk memperkenalkan lagi jenama PUMB ke seluruh pelosok negara, bukan sahaja sebagai pemberi biaya, tetapi juga sebagai sebuah pusat pembangunan keusahawanan yang mampu melahirkan usahawan terkemuka setanding dengan usahawan di peringkat antarabangsa, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, penularan COVID-19 memangnya memberi impak hebat terutama kepada ekonomi negara. Natijahnya, ramai usahawan dan perniagaan terjejas dan ada juga terpaksa ditutup kerana tidak lagi mampu untuk bertahan. Atas keprihatinan itu, PUMB telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam usaha meringankan bebanan yang perlu ditanggung oleh usahawan dan keluarga Malaysia secara amnya. Di bawah payung inisiatif PUMB memberi moratorium kepada rakan usahawan PUMB melibatkan jumlah kutipan sebanyak 265 juta dan diskaun sewaan premis perniagaan milik PUMB kepada penyewa melibatkan kutipan sebanyak 13.45 juta sejak 1 April 2020 hingga 31 Disember 2021. PUMB turut memperkenalkan inisiatif Bumiputera Relief Financing atau BRF bertujuan membantu usahawan dan perniagaan Bumiputera yang terjejas kesan daripada penyusutan ekonomi akibat penularan pandemik COVID-19. Inisiatif ini telah berjaya membantu seramai 729 usahawan dengan jumlah kelulusan pembiayaan sebanyak 218.2 juta. Impak pandemik ini juga menyebabkan ada di kalangan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Oleh itu, PUMB memperkenalkan skim pembiayaan usahawan terkesan COVID-19 atau SPER dengan peruntukan sebanyak 5 juta bagi membantu individu Bumiputera yang ingin atau telah menceburi bidang perniagaan. Alhamdulillah, sebanyak 73 usahawan telah menerima manfaat ini yang melibatkan jumlah pembiayaan keseluruhan sebanyak 5.45 juta. Dalam usaha meringankan beban keluarga Malaysia yang terjejas akibat pandemik, PUMB turut menyediakan bank makanan asas di semua pejabat wilayah PUMB di seluruh Malaysia. Inisiatif dengan slogan Sama Kongsi, Sama-Sama Rasa ini telah membantu seramai 4,749 ahli keluarga Malaysia
yang memerlukan bantuan. Di samping itu, PUMB turut menyumbang pek makanan dan minuman bagi membantu geladangan di Pusat Transit Geladangan Kuala Lumpur. Usaha PUMB diperluaskan dengan membantu warga pendidik sepanjang tempoh PDPR melalui inisiatif Book and Pick Up, iaitu perkhidmatan cetakan secara percuma kepada warga pendidik. Manakala pemberian komputer riba secara percuma turut diedarkan kepada para pelajar yang kurang kemampuan, termasuk di Kinabatangan dan juga di Sandakan Sabah, yang memudahkan sesi pembelajaran mereka. Hadirin sekalian, bersempena ulang tahun ke-30 ini, PUMB telah menganjurkan kempen Maju Bersama bertujuan membuktikan komitmen PUMB merealisasikan impian usahawan tempatan Bumiputera melakar nama sebagai usahawan yang cemerlang sebaris dengan usahawan-usahawan terbilang di seluruh pelosok dunia. Di samping itu, PUMB turut ingin menyatakan hasrat bahawa kami sentiasa bersedia untuk terus melangkah bersama keluarga usahawan sepanjang perjalanan mereka dalam dunia keusahawanan. Tema Maju Bersama ini telah dipilih berdasarkan konsep hero untuk hero, di mana PUMB berperanan sebagai acuan untuk membentuk sebuah komuniti usahawan Bumiputera yang akan bertindak sebagai barisan hadapan dalam memaju inovasi, mencipta peluang pekerjaan dan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dalam kalangan rakyat serta negara. Hadirin sekalian, ikon inspirasi impian pada hari ini merupakan program kemuncak kempen Maju Bersama di mana para pemain industri jemputan akan berkongsi pengalaman dan perkembangan terbaru, corak aliran pasaran terkini serta maklumat tentang perubahan dalam landscape ekonomi bagi mendapati cabaran perniagaan di kala negara beralih ke fasa endemik kelak. Saya yakin input ini disampaikan dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada para usahawan untuk bangkit semula dan kembali bersemangat bagi meneruskan perniagaan. Ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada inisiatif kerajaan dalam usaha memulihkan ekonomi negara ekoran impak daripada pandemik COVID-19. Saya berharap para usahawan yang menyertai ceramah ini mengambil peluang untuk menimba ilmu dan bertanya soalan kepada para penceramah di sesi soal jawab nanti. Jangan malu untuk ilmu. Insya-Allah kita sama-sama belajar. Hadirin yang dikasihi, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan penerimaan baik bagi segala usaha yang telah dijalankan selama kewujudan PUMB. Melangkah ke hadapan, lebih banyak aktiviti dan program berbentuk keusahawanan akan dirangka agar usahawan Bumiputera dapat terus dibantu supaya perniagaan mereka akan terus maju dan kekal berdaya saing. Akhir kata, bersama-sama kita memartabatkan taraf keusahawanan Bumiputera di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, pengerusi PUMB, dengan pesanannya kepada usahawan-usahawan kita, jangan malu untuk bertanya dan menimba ilmu. Alhamdulillah, jadi kepada usahawan di luar sana, jangan malu-malu untuk bertanya kita di sesi forum nanti ya. Dan saya ingin mengambil peluang di sini selepas 3 dekad membantu usahawan-usahawan Malaysia untuk menaik taraf perniagaan mereka dan juga memacu usahawan kita ke depan. Selamat ulang tahun yang ke-30 PUMB. Baiklah para hadirin sekalian dan para penonton yang dikasihi, kaum Bumiputera di Malaysia ini bagaikan satu keluarga yang besar, satu ikatan yang tidak mungkin dipecahkan sekiranya kita bersatu padu menggembleng tenaga membantu antara satu sama lain untuk mencipta kejayaan dalam suasana penuh harmonis dan saksama. Maka dengan itu adalah bersesuaian untuk kita menjemput bapa kepada keluarga besar kita, bapa keluarga Malaysia. Kita menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, bagi menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan ikon inspirasi impian buat julung kalinya. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Roger. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, Pengurusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, ahli-ahli Lembaga Pengarah PUNB, Yang Berusaha Encik Izwan Zainuddin, Ketua Pegawai Eksekutif PUNB, yang berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersua secara maya dalam sebuah program keusahawanan iaitu Ikon Inspirasi Impian Anjuran PUNB. Jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengurusi dan pengurusan PUNB kerana mengundang saya bagi menyempurnakan perasmian program ini. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan atas pelantikan beliau sebagai pengurusi PUNB. Saya yakin kemampuan beliau untuk menerajui PUNB sebagai agensi yang menjadi penggerak utama pembangunan keusahawanan Bumiputera di Malaysia. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah untuk sambutan ulang tahun PUNB yang ke-30. Semoga PUNB akan terus cemerlang. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, sejak pandemik COVID-19 melanda, keseluruhan ekosistem perniagaan mulai lumpuh akibat ekonomi negara yang terjejas. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, petunjuk keyakinan perniagaan merosot kepada 21.3% pada suku tahun ketiga berbanding 3.1% pada suku tahun kedua tahun ini. Ia ekoran penutupan aktiviti ekonomi yang bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Kesannya dirasai peniaga apabila perniagaan tidak dapat beroperasi pada potensi yang optimum sehingga ada yang terpaksa gulung tikar disebabkan aliran tunai tidak menentu, kesukaran mengekalkan pekerja dan hasil jualan yang merudum. Prihatin dengan cabaran yang dihadapi usahawan, terutamanya milik Bumiputera, kerajaan telah menyediakan pelbagai pakej rangsangan dan pelan pemulihan bagi membantu mereka untuk terus bertahan. Antaranya ialah pembukaan sektor ekonomi mengikut fasa, kebenaran masa operasi lebih panjang, pemberian moratorium bantuan pembiayaan perniagaan dan banyak lagi. Alhamdulillah, agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera terus diberi keutamaan oleh kerajaan apabila dalam pembentangan bajet 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera memperuntukkan sebanyak 11.4 bilion ringgit bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah payung pembangunan Bumiputera. Daripada jumlah ini, sebanyak 4.8 bilion ringgit dikhususkan untuk pelbagai program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan yang akan disalurkan melalui PUNB, Tekun Nasional dan Dana Kemakmuran Bumiputera. Saya percaya melalui peruntukan yang diterima, PUNB akan mengukuhkan lagi strategi pembangunan perniagaan Bumiputera agar dapat melahirkan usahawan berdaya tahan dan progresif sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada PUNB atas inisiatif memberikan moratorium pembiayaan dan pengecualian sewaan premis perniagaan secara berperingkat dari April 2020 sehingga Disember 2021. Usaha ini telah mempermudahkan lagi pembentukan semula dan daya tahan
sebuah perniagaan, terutama selepas pembukaan semula aktiviti ekonomi. Terima kasih PUNB kerana bersama dengan kerajaan dalam memperkasa dan membantu ketahanan para usahawan dan perniagaan Bumiputera pasca pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, sejak pandemik, penggunaan internet terus meningkat secara drastik menyebabkan peralihan ekonomi menuju ke arah digitalisasi. Sektor e-dagang terutamanya dilihat antara aktiviti yang menyumbang kepada peningkatan ini disebabkan perubahan corak pembelian barangan dan perkhidmatan melalui dalam talian. Keupayaan usahawan mengadaptasi pendigitalan dan perkembangan teknologi akan meningkatkan kecekapan dan seterusnya memacu perniagaan selain meneroka peluang pasaran tanpa sempadan. Contohnya, seorang usahawan Bumiputera, Encik Azharul Faizi, pemilik syarikat Bateriku Malaysia Sdn Bhd yang juga usahawan PUNB. Jika dahulu beliau menjalankan perniagaan secara konvensional, kini beliau telah berubah ke platform digital sepenuhnya melalui pembangunan aplikasi mudah alih Bateriku.com. Langkah berani yang diambil ini bukan sahaja memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan melalui ekonomi gig kepada anak tempatan di seluruh negara. Syabas saya ucapkan. Ini bukti bahawa persekitaran perniagaan yang mencabar masa kini memerlukan usahawan menjadi lebih kreatif dan berinovasi dalam penghasilan produk dan perkhidmatan. Dua elemen ini penting untuk mengekalkan jenama perniagaan dalam pasaran selain meningkatkan hasil jualan dan kepercayaan pelanggan. Jika dilihat pada hari ini, F&B adalah antara industri yang sentiasa berinovasi bagi memenuhi kehendak semasa dan citarasa pelanggan. Contohnya, kuih tradisional Melayu, onde-onde atau buah Melaka telah dipelbagaikan menjadi pencuci mulut seperti aiskrim dan sebagai perisa dalam minuman. Strategi ini amat bijak kerana pengusaha bukan saja menghasilkan produk baru tetapi pada masa yang sama turut memertabatkan lagi kuih tradisi turun-temurun yang menjadi kegemaran keluarga Malaysia. Justru, kita perlu sentiasa melatih diri dan berfikiran luar kotak agar perniagaan diusahakan berdaya maju dan berdaya saing dalam dunia yang semakin mencabar ini. Jika kurang berkemahiran, jangan segan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan mana-mana pihak berkaitan agar idea anda dapat direalisasikan. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, anda juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu keusahawanan yang terkini. Apatah lagi, perubahan landscape perniagaan ke arah digitalisasi sememangnya menuntut usahawan untuk mencari ilmu yang pelbagai bagi memastikan kelangsungan dan meningkatkan taraf perniagaan. Untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan, anda perlu mendapatkan sokongan perniagaan yang ditawarkan oleh kementerian melalui agensi dan pihak berkaitan seperti PUNB bagi membantu anda menjalankan perniagaan dengan lebih terurus. Sokongan kerajaan melalui agensi pembangunan keusahawanan terhadap usahawan melalui penawaran pembiayaan dan pembudayaan keusahawanan amat penting. Saya percaya sokongan ini dapat mewujudkan ekosistem perniagaan Bumiputera yang cemerlang dan melahirkan usahawan berkualiti. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, sebelum mengakhiri ucapan, saya mendoakan semoga ilmu yang bakal dikongsi para penceramah program Ikon Inspirasi Impian ini
dapat memberi manfaat kepada para usahawan dan boleh dipraktikkan dalam pengurusan perniagaan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ikon Inspirasi Impian PUNB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas 30 tahun menaik taraf dan juga memacu usahawan Malaysia untuk terus ke depan mencapai impian. Terima kasih PNB. Semoga terus memberikan khidmat 30 tahun lagi, insya-Allah. Dan kita juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas ucap tama beliau dan juga merasmikan Forum Ikon Inspirasi Impian pada pagi ini. Sampai tersedak-sedak saya dibuatnya. Baiklah, ucap haluan pun sudah, ucapan perasmian pun sudah. Kini tiba masanya untuk kita membincangkan topik yang lebih serius dan mendalam. Saya acukan kepada usahawan-usahawan kita di luar sana ya. 3 faktor utama. Apakah 3 faktor utamanya? 3 faktor yang sering mempengaruhi dan membantutkan perniagaan dan juga kejayaan usahawan Bumiputera. 1. Kelemahan dalam segi pengurusan. Kedua, kegagalan dari segi pemasaran. Dan ketiga, kesukaran dalam mendapatkan bantuan kewangan. Jadi kenapa 3 faktor utama ini menjadi kekangan kepada Bumiputera untuk mencapai kejayaan? Adakah sebahagian daripada kita sememangnya lemah? Saya tak percaya. Adakah kerana kita selama ini diberi bantuan oleh kerajaan berdekad lamanya sampai ia menjadikannya sesuatu budaya, satu tabiat keistimewaan yang hanya mengharapkan hadiah dan bantuan? Adakah ini tepat sekali? Adakah ia menghalang usahawan Bumiputera untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk membina jati diri dan untuk membina daya tahan di persada antarabangsa? Jadi persoalan-persoalan ini sering berlega di fikiran kita dan merungsingkan pihak yang ingin membantu Bumiputera untuk terus maju dan terus kekal berdaya tahan. Jadi dengan ini, PUNB dengan iktizam dan daya usaha ingin memecahkan kebuntuan ini dengan menjemput 3 rakan usahawan PUNB yang telah berjaya dalam bidang-bidang yang diceburi mereka untuk mencari penyelesaian 3 permasalahan yang sering menjadi tembok penghalang
buat usahawan Bumi Putra kita. Jadi, kita teruskan dengan penceramah kita yang pertama. Tepukan gemuruh untuk pengasas dan pengarah urusan Les Kopak Production Sendirian Berhad, Tuan Haji Burhanuddin Muhammad Razi, yang merupakan pelopor rangkaian siri animasi berkualiti Upin dan Ipin. Jadi untuk mengupas topik pertama kita dengan pembentangannya, mencapai kejayaan pemikiran untuk transformasi perniagaan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Tuan Haji Burhanuddin Muhammad Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua maju. Jangan sedih sangat walaupun sebahagian dari kita menghadapi masalah selepas pandemik ni. Okey, hari ini saya dijemput untuk bercakap pasal pemasaran. Bagaimana kita boleh mencapai kejayaan dengan pemikiran untuk transformasi perniagaan. So, ayat tu memang dahsyatlah, transformasi. Semua orang cakap transformasi. Tapi secara dasarnya, apakah pemasaran? Pemasaran tu pada hemat saya adalah kita ingin memperkenalkan produk yang kita hasilkan untuk mendapatkan pembeli. Produk ni mungkin kopok atau siapa yang membuat perkhidmatan mereka, itulah produk. Jadi, apakah tujuan pemasaran? Yang pertama, dah tentu kita nak memperkenalkan produk kita. Jadi kalau kita menjual kopok, kita mesti perkenalkan kopok kita. Adakah kopok kita ni lebih baik daripada kopok yang biasa ada di pasaran? Atau jika kita memberi perkhidmatan dobi, kata kan, kedai dobi kita lebih bagus dari orang lain supaya orang datang. So itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menarik perhatian pembeli. Macam-macam cara orang membuat menarik minat orang ramai untuk membeli produk dia atau menggunakan perkhidmatan dia. Mungkin kita dah selalu dengar di radio kan, dia kata tak handsome tak apa, janji kaya. Itu salah satu cara pemasaran lah, semua orang sebut tu. Okey. Dan kita ingin mendapatkan permintaan yang berpanjangan. Ini setiap kali dia orang buat marketing ni untuk orang ramai sentiasa membeli produk mereka. Ya. Okey, macam-macam teknik pemasaran, tapi semuanya bergantung kepada kedudukan kewangan. Kalau kita banyak duit, kita boleh masuk ke TV. Kalau orang tak ada duit, dulu dia orang jual secara langsung. Cari 2-3 orang, bawa produk dia pergi jumpa orang, sama ada di kedai kopi atau mana-mana. Itu orang yang tak ada duit dah. Atau dia buat photostat, masukkan pada penjual surat khabar. Atau dia mengedarkan sampel. Dan ada juga yang hari ni kita tengok banyak produk-produk kosmetik ni, mereka menggunakan papan iklan, billboard. Di sepanjang highway tu you akan lihat bagaimana mereka mengetengahkan produk mereka. Sekarang lebih kepada pengusaha tu sendiri yang memamerkan muka dia lah. Kalau dulu orang tahu produk je, sekarang semua nak famous, nak glamour sendiri. Okey. Kemudian kita pergi ke media. Media ni dulu biasanya hanyalah televisyen, radio, surat khabar. Tetapi sekarang sudah berubah kepada internet, media massa. Seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan WhatsApp. Facebook, YouTube, IG ni semua kita boleh buat pemasaran kita, pengiklanan kita tanpa dikenakan bayaran. Jadi kita kena pandai nak buat itu. Kan ramai orang cakap Insta famous, juta orang ikut, atau dia buat YouTube, semua perkara yang mengarut-ngarut dia cakap supaya orang suka pergi tengok. Sebenarnya dia nak jual barang dia je. So ini semua adalah teknik-teknik baru dalam memasarkan barangan kita. Atau boleh ikut trade show, pameran perdagangan. MITI, Matrade selalu menganjurkan ini. Saya kira sekarang ada di Dubai. Tapi kita lihat ramai pengusaha-pengusaha Bumi Putra
jarang yang nak pergi ni. Kerana dia memerlukan kos yang tinggi untuk kita pergi ke Dubai, set up booth. Banyak usahawan Bumi Putra ni jarang nak pergi kerana dia melibatkan kos yang tinggi. Sebenarnya di Matrix tu banyak dibagi grant untuk memasarkan barangan mereka di luar negara. Jadi siapa yang dah agak besar tu nak pergi ke luar negara tu, ambil peluang ni. Pergi ke Matrix, tanya apakah pertolongan yang boleh mereka bagi. Banyak pertolongan dia dalam bentuk grant dan sebagainya. Okey. Tapi selepas pandemik ni, banyak orang menggunakan viral untuk memasarkan barang mereka. Umpamanya Facebook, lagi Instagram. Tapi yang Facebook, Instagram ni kita kena rajin. Setiap hari ada post dan sebagainya supaya orang ramai follow. Ini semua memerlukan followers. YouTube kita kena buat video. Ini kadang-kadang mahal sikit dah, kena panggil. Kalau kita tak ahli dalam membuat video, kita kena panggil orang yang pandai buat tu. Saya perhatikan kebanyakan usahawan Bumi Putra, dia tidak mahu melabur dalam benda-benda seperti ini. Dia rasakan duit yang digunakan tu rugi, baik dia pakai untuk sendiri. Okey, sekarang pemasaran konvensional yang biasanya yang dibuat di orang dah menurun. Seperti televisyen, orang dah tak nak pergi ke televisyen untuk mengiklankan produk mereka kerana mahal. Tetapi sekarang televisyen pula yang datang kepada pelanggan dengan memberikan harga yang kita rasakan begitu menguntungkan untuk kita. Radio pun begitu. Kalau kita tengok Media Prima ke Astro, dia menawarkan servis dengan harga saya rasa mungkin 20% daripada yang dulu dia charge. Okey, surat khabar pun begitu. Kerana mereka banyak kehilangan pelanggan. Tetapi sekarang ramai masyarakat tak baca surat khabar. Jadi dia punya coverage tu kurang. Billboard sekarang banyak yang datang dan menawarkan hampir 40 ke 50% harga daripada dulu, potongan harga. Jadi siapa yang ada duit nak mendapatkan pengiklanan sebegini, ambil peluang ni. Okey. Syarikat saya Lekopak yang membuat upi ipin, kita tubuhkan tahun 2005 dan berpangkalan di Shah Alam, dan kita adalah MSc status. So syarikat kami hanya mengeluarkan animasi 3D dan menerbitkan harta intelek sendiri. Okey, kita ada dalam 200 orang bekerja. Bukan saja menerbitkan animasi, tapi kita ada bisnes lain seperti menjual barangan, kita ada college, kita ada restoran dan berbagai-bagai lagi. So, company ni dipunyai oleh saya dan isteri saya dan anak saya. So, ini 100% saya punya. Okey, ini perniagaan bisnes lah. Okey, bila saya masuk ke dalam animasi, tidaklah senang untuk kita memilih harta intelek apakah produk yang nak kita buat. So waktu itu saya ni daripada oil and gas, bukannya membuat animasi. Saya berpendapat bahawa untuk kita menarik penonton, saya kira kita kena attack orang Melayu. Kerana waktu itu orang Melayu yang suka tengok TV. Orang Cina dia tak tengok TV, dia tengok cerita Hong Kong. Dan orang India semua tengok apa dia daripada Hollywood. Drama-drama Tamil. Jadi kita mesti tangkap orang Melayu. Dan apakah yang orang Melayu suka? So, mana ada kandungan berunsurkan agama Islam, mereka suka. Jadi waktu itu mula-mula sekali kita buat filem. Projek kita yang pertama membuat filem geng. Di dalamnya ada 2 budak kembar yang botak. Jadi waktu tahun 2007 saya pergi ke Cannes dan di situ saya diberi peluang oleh TV9 untuk menghasilkan kandungan untuk bulan puasa. Dan saya balik daripada Cannes, saya suruh
dia orang keluarkan budak 2 orang tu, kita buat kandungan bagaimana 2 orang budak ni berpuasa pertama kali. So itulah jadinya keluarnya 2 budak botak ni, dan kita bagi nama daripada UNI. Itulah dia jadi, kita tahu belakang dia pin jadi Upin dan Ipin. Dan dari situ bila kita keluar kan, dia semua orang Melayu suka. Pasal dia ada unsur agama, dia humor dan banyak pengajaran di dalam tu. Dan waktu itu banyaklah cetak rompak. Dan staf saya begitu risau. Saya kata jangan risau. Ini adalah pemasaran kita. Jadi semua budak-budak suka nak Upin Ipin ni. Dia beli baju Upin Ipin dekat pasar malam, semua cetak rompak. Siap hari dia pakai. Jadi bila meletup tu saya kata kita dah berjaya memasarkan produk kita. Kemudian kita kena pandai dan faham untuk mengambil kesempatan. Waktu itu saya katakan cetak rompak ini adalah jabatan pemasaran kita sampai dia orang famous. Okey. Jadi itu saya kata tak semestinya pemasaran memerlukan bajet yang besar. So macam-macam cara, cuma kita kena fikir inovatif. So kita menggunakan Facebook. Facebook kita ada 12 juta likes. Apa je kita akan post di situ, projek kita yang akan datang semua, beribu orang datang komen. Kebanyakan followers kita ni dari Indonesia kerana Upin Ipin begitu terkenal. YouTube, sewaktu mereka mulakan dulu tak ada bayaran, semua orang dalam syarikat saya kata tak guna begitu. Tapi saya insist, kita mesti kembangkan YouTube ni. Sekarang kitalah YouTube channel yang paling besar di Malaysia. Kita mempunyai 15.1 subscribers. Dan orang yang melihat tu, viewers dia sudah sampai 7 bilion. Dan YouTube ini memberi bayaran kepada kita untuk konten yang kita ada. So semua konten, kalau you tengok di YouTube, konten Upin Ipin tu bukannya lekopak taruk. Semua peminat dia rakam dari TV, dia taruh. Tetapi hasilnya semua datang kepada saya. Dia orang tak boleh dapat. Itu yang bagusnya YouTube ni. Jadi you kena pandai macam mana nak buat claim, macam mana you kata ini harta intelek you. So sebulan sekarang pendapatan kita dari YouTube sendiri sudah hampir 2 juta. So you tidur pun buat duit. Tapi kena pandai. Kita tidak boleh mengharapkan semua dana untuk membantu kita daripada kerajaan. Kita kena lari sebagai bumi putera, kita boleh berdiri di atas kaki sendiri. Ya, kerajaan boleh bantu kita untuk bangun, tetapi sudah bangun kita kena jalan sendiri. Jangan kita sentiasa mengharapkan tongkat. Move on. Kebanyakan pengusaha Melayu ni bila dia dah berjaya sedikit, yang pertama dia akan fikirkan nak beli Mercedes. Yang kedua, macam mana nak tambah bini. Saya rasa itu kita kena lari dari itu. Kita mesti fikirkan macam mana kita boleh membesarkan perniagaan kita tanpa bantuan berterusan dari kerajaan. Macam-macam cara kita boleh bangunkan. Dan Lekopak sendiri, saya banyak projek yang saya akan bangunkan. Umpamanya Taman Tema, yang insya-Allah sikit hari lagi kita akan mulakan. Ini adalah sesuatu, jika berhasil, adalah sesuatu kebanggaan negara untuk kita. Dan kita akan tarik orang dari luar negara untuk datang ke Malaysia, dan banyaklah perniagaan sampingan yang boleh mendapat manfaat dari sini. Umpamanya di pelancongan, orang yang buat hotel, buat homestay, dan siapa yang ada bus tour, semua boleh mendapat faedah dari apa yang saya nak buat ini, insya-Allah. So saya minta semua pengusaha-pengusaha Bumi Putera bangun, keluar daripada kepompong pemikiran dia sentiasa minta duit dari kerajaan untuk membantu mereka. Dan kalau tak berjaya, tutup, selalu menyalahkan kerajaan. Sampai bila kita nak macam ini? Okey, sekian, terima kasih.
Alhamdulillah begitu terang mesej yang disampaikan oleh Tuan Haji Burhanuddin. Terima kasih di atas pencerahan tadi tentang pemasaran dan cara pemikiran yang harus kita miliki untuk mencapai transformasi dalam perniagaan kita. Kalau kita letak talk of Mercedes ke tepi dan untuk kita ambil kekayaan di dunia ini untuk kita ambil keuntungan sebelum kita melakukan sesuatu yang signifikan, itulah sesuatu yang usahawan-usahawan kita harus fikirkan. Saya kagum juga dengan ulasan daripada Tuan Haji tadi. 15 juta subscribers di YouTube, dan kalau kita hasilkan daripada klip 2 minit hingga 3 minit, 2 anak kecil cuba untuk berpuasa dan sekarang dia menjadi suatu empire, ya. 6 billion views di YouTube dan bukan setakat menghasilkan suatu harta intelek yang ikut sedap imajinasi kita. Saya tahu usahawan di luar sana, saya satu idea yang bernas, wow, kita akan menjadi kaya, alhamdulillah. Tapi untuk Upin dan Ipin, ia sebenarnya dihasilkan untuk mengikut kekosongan di dalam industri. Tak cukup konten untuk segmen Melayu. Jadi bila usahawan memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah instead of hanya melakukan bisnes untuk meraup keuntungan, itulah dia perbezaan antara usahawan yang berjaya dan usahawan yang sedang-sedang sahaja. Baiklah, penceramah kita yang kedua, kita teruskan journey kita pada hari ini. Kita menjemput pengarah urusan Kaca Muda Resources Sdn Bhd yang berbahagia, Datuk Rosli Muhammad Robert, yang namanya tidak asing lagi dalam industri makanan dan minuman sepanjang 20 tahun. Beliau bakal mengupas topik kedua kita, tips pengurusan kewangan pasca pandemik. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, inilah masanya untuk anda usahawan untuk mengambil iktibar bagaimana untuk mengambil good governance atau good strategies untuk menyusun perniagaan anda. Dipersilakan yang berbahagia, Datuk Rosli Muhammad Robert. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Nas, pengurusi majlis kita. Saya pada hari ini saya akan berbincang dengan tuan-tuan berkenaan dengan tip pengurusan kewangan. Tadi kita dah dengar Haji bercakap tentang pemasaran. Satu lagi aspek penting dalam perniagaan ialah pengurusan kewangan, insya-Allah. Okey, first kali saya nak bincangkan tentang hubungan di antara individu owner dengan bisnes itu sendiri, syarikat. Okey, kita kena pandai asingkan dua entiti ni kerana mereka adalah entiti yang berbeza. Kita sebagai usahawan, and then syarikat kita adalah sebuah entiti yang berbeza. Seperti kita menjaga anak kita, entiti yang berbeza. Tujuan dia sama. Kita nak membesarkan entiti ini untuk to get where we want to be. Maksudnya kalau kita nak jadi usahawan berjaya, kita nak dapatkan certain amount of wealth, kekayaan, kita kena didik, kita kena guide bisnes kita ke arah tujuan itu. Okey, perbincangan ini akan membawa berkongsi bersama saudara tentang bagaimana kita nak menghala ke arah ke arah bisnes yang berjaya, insya-Allah. Nombor 2-nya saya nak tekankan tentang, saya panggil dia faraid perniagaan. Okey, faraid perniagaan ni is macam right matrix. Okey, bukan kita saja. Selalunya kadang-kadang owner ni tengok I'm a businessman, the company is mine. So duit dia, duit company sama. So, tak boleh. Okey, asingkan. Okey, kat sini saya tekankan ada beberapa stakeholder dalam business chain kita. Pertama sekali syarikat. Nombor 2 supplier. Nombor 3 staff. Nombor 4 bank, kalau kita ada pinjaman bank, PUMB. Kita asnaf, sebab kita orang Islam, kita ada zakat. And then government, kerajaan, sebab kita berniaga, kita kena bayar tax. So di mana hak masing-masing tu? Pertama sekali, hak sales, revenue yang kita dapat. Bukan untuk peniaga lagi, bukan untuk businessman. Itu adalah untuk company. Nombor 2-nya, material kita, raw material kita, cost kita, itu adalah hak supplier. Okey, supplier kalau tengok dalam screen tu, tengok supplier, saya tandakan bahagian supplier. Hak staff, gaji must be kita bayar on time. Jangan tunggu 7 hari bulan just because kita dapat, kerajaan kata 7 hari bulan maksimum kita boleh bayar.
dan kita tunggu sampai 7 hari bulan. Padahal 26 hari bulan kita dah dapat payment full dah semua. So jangan. Alright. Bonus juga untuk staff. Okay. Balik pada salary tadi, salary kita sebagai business owner pun kita ada ambil gaji juga. Because our time is money. Okay, kita nak kena fikir, kita nak pergi office, kita nak buat kerja, marketing apa semua. So we have to pay ourselves. Alright. Profit. Bila kita dapat profit bukan untuk usahawan lagi. Okay. Kita bayar zakat 2.5%, kita bayar tax 20%, 24%, dividen baru kita ambil. Alright. Saya tunjukkan sini pembahagian dia. Tengok, piramid ke bawah. Owner dapat last kali. Okay. Dia pergi dividen. Alright. So yang pasal atas tu, pasal revenue company tu, kita selalu dengar kadang-kadang kita cakap orang dapat kontrak je tu masyuk semua kan. Belum lagi. Jangan dah masyuk, dapat kontrak, sign kontrak, terus kita pergi nazar, kita beli kereta. Tak boleh lah. Okay. Sekarang saya percaya Melayu baru sekarang yang dalam perniagaan sekarang dah sedar. Okay. Kita ada cara baru untuk berniaga. Dan disiplin kita kena lebih tinggi. Alright. Okay. Just sebelum kita masuk ke financial, dalam mana-mana perniagaan, dalam mana-mana kerja kita buat, kita kena ada target. Target tu penting. Ni macam kalau kita nak pergi ke sesuatu destinasi. Contohnya kita nak pergi ke Perlis, kita set dalam waist kita, where do we want to go? Kat mana kita nak stop? Kat mana the final destination? So setting a target, first and foremost sekali kita mesti specific. Kalau kita businessman ni, I want to be a millionaire. How much millions you want? Try to be as specific as possible. Berapa juta kita nak? Measurable. Tadilah berapa juta. Jangan kata kita nak berjaya saja. How do we define berjaya tu? Duit, number of staff, number of zakat, number of sedekah, kena measurable. Achievable. Jangan buka-buka bisnes kedai runcit nak jadi millionaire tahun depan. Jangan. Make sure it's achievable. Achievable ni within the reality. Okay. And time tu kena betul. Ambil masa 5 tahun ke 10 tahun based on the financial forecast yang kita ada. So dalam urusan pengurusan kewangan ni, kita selalu cakap sediakan payung sebelum hujan. Always like that. Ni bukan cakap just because COVID now bolehlah cakap dah lepas. Tak. Pengurusan kewangan always look at this sebagai kita punya important statement. Sediakan payung sebelum hujan. So masuk kepada pengurusan kewangan. Apa itu pengurusan kewangan? Objektif dia very simple. Kita nak membesarkan bisnes kita, kita nak membesarkan wealth kita, kekayaan kita. I mean, most businessmen, kebanyakan businessmen yang masuk dalam perniagaan adalah untuk berjaya dari segi yang boleh di-measure, yang boleh dikira, wang ringgit. Okay? Ada juga bisnes yang orang yang masuk bisnes kerana nak bersedekah ke, yalah sedekah amount yang lebih besar, atau nak menggajikan orang. Kalau bisnes tu makin besar, lagi ramai yang digajikan. So objektif sama, to grow the business and to grow the owner's wealth, usahawan tu sendiri. Macam mana kita nak guna? Ada 3 cara. Kita maximiskan profit, improve kita punya liquidity, duit kita, cash kita, and then improve efficiency. So ini 3 objektif financial management kat mana-mana pun, sama ada besar, kecil atau sederhana. Konsep dia sama. Grow the business, grow the owner's wealth. Owner's wealth ni can be seorang, kalau enterprise tu seorang atau 2, kalau senyam berhad tu lebih berdua, kalau berhad tu beribu-ribu. Okay? So at the end of the day, owner nak wealth creation, menambahkan kekayaan masing-masing. Alright, masuk kepada tips dan teknik pengurusan kewangan. Tips yang nombor 1. Sebelum tu, teknik dan pengurusan kewangan ni, dia tak ada masa before COVID, during COVID, pasca COVID. Sama. Disiplin pengurusan kewangan sepatutnya sama during krisis
dan after crisis or even before crisis. So if we practice, kalau kita practice disiplin dalam pengurusan kewangan, insya-Allah during crisis pun kita akan dapat weather the crisis comfortably. Maksudnya kita boleh lalu dalam crisis itu dengan comfortable, selesa. Okay? So first kali kepada semua usahawan, tips dia understand financial matters. Ini penting sebab banyak usahawan yang saya jumpa, yang saya kenal, kawan-kawan saya pun, usahawan ni marketing. Kalau kita tanya, berapa profit buat? Oh, accountant tak habis kira lagi. Tak siap kira lagi. Oh, tak apa, aku jaga kontrak je. My wife jaga duit semua. So that is wrong. Totally wrong. Mana-mana accountant, mana-mana usahawan, CEO, managing director, you must know the numbers. At the back of your hand, tahu berapa duit buat tahun ni, berapa duit buat bulan ni. Nombor 2, periodical report. Maksudnya kita kena check sekali-sekala, ada masa dia. Sama ada sebulan sekali, 2 bulan sekali, 1 kuartal, 6 bulan, 3 bulan. Okay, I bagi example, macam company I, kita buat dalam operasi kita, weekly report. Sebab I nak tahu every week, berapa profit I, every week, berapa sales I. Kalau ada kesilapan dari segi margin yang kita target, next week tu I boleh tukar terus. I boleh betulkan apa yang silap. Masuk minggu 3, dah betulkan balik. Bayangkan kalau tuan ambil report tu setahun sekali, tunggu audited account je. Dah habis tahun, baru nampak ada silap. Tahun depan baru nak buat. Lambat. Okay. Nombor 3-nya, kita reserve liquidity. Create reserve liquidity. Okay. Make sure kita ada buffer yang cukup untuk operasi selama 6 bulan, 7 bulan, sama macam kita buat macam financial financing. Yang keempat, always remember long term objective. Macam tadi kita dah set ways, kita nak pergi Perlis. Jangan singgah kat Taiping, lepak lama pula. Kita nak pergi Perlis, all the way to Perlis. Okay. Yang kelima, okay, susunkan financial kita supaya less fixed cost kita. Banyakkan fleksibel. Contohnya bila kita buat penggajian, banyakkan kepada insentif pada for them to achieve the target. Okay, so kita boleh fleksibel sikit. Nombor 6, matching financial profile. Financing profile maksudnya, kalau kita nak beli fixed asset, kita ambil long term loan. Kalau kita nak beli short term asset, kita ambil working capital. So itu kena betul. Okay, jangan pula nak beli kereta tapi ambil short term asset. Maksudnya pakai duit OD beli kereta. Tak betul. Okay, itu pun kena faham konsep tu. Number 7, ni quite important to me. Always find a good home for your cash. Always. Okay, contoh dia yang paling simple, kita ada excess cash dalam current account. Dan paling bodoh kita buat is masukkan dalam, buka current account yang ada hibah. Bila ada hibah, duit itu pun bertambah sendiri. Okay, and then kita tengok mana loan kita yang mahal. Biasanya loan yang mahal ni is hire purchase. Okay, loan kereta per hire purchase ni. Selesaikan itu dulu. Selesaikan itu, cuba selesaikan itu secepat mungkin. Number C, yang ketiganya, always calculative. When come to cash, always calculate. Calculate. I akan cakap sikit lagi pasal calculative ni. Okay, macam mana kita nak calculate, sebab sebenarnya nombor kita boleh kira, kita boleh tahu berapa kita jimat, berapa kos kita. Alright, ini yang saya cakap pasal macam mana kita kira. This ada example yang mana yang I sendiri guna pakai. Contohnya, kita dapat facility daripada PUMB. Okay, dapat 500,000. Kita boleh gunakan early payment duit PUMB untuk bayar awal kepada supplier. I bagi contoh, supplier, I beli daripada supplier A RM100,000. Supplier kata, kalau you bayar cepat, I boleh bagi diskaun you 3% atas RM100,000. So, I pakai duit PUMB, interest rate 5%. Cost I pakai duit PUMB is only sebulan 417. Saving I dapat is RM100,000 kali 3%, RM3,000. So, I untung RM3,000, cost I 400. So, net-net I untung. Itu satu cara. Nombor 2, sama juga konsep is buy cash. Kalau kita pergi kedai apa nak cari supply apa, ada yang cakap kalau bayar cash murah. Bayar ni guna pakai PUMB, kira berapa cost interest tu. Sama juga kita nak improve fixed asset. I bagi contoh, utility cost dalam bisnes I, utility cost mahal.
So tengok apa yang mahal. Oh, sebab freezer. Kita ada cold room yang underutilized. Berapa kos I? 1,800 sebulan. I kira balik kalau I beli 6,000 worth of mesin baru, fridge baru, chiller baru, kos I baru lebih kurang dalam RM325. So, I jimat 1,500 itu. So, ini cara, sebab financial is about calculation. You kira berapa, untung ke tak untung? Tak untung, we move on. Untung, kita tukar. Alright? So, nak berubah ni, dia secara evolusi. Sikit. Contohnya, dia tak ada drastic. Kita untung sikit. So, kalau you tengok, yang ni untung 300, yang ni untung 400, yang ni 3,000, ni 20,000 tu. So, you tengok over time, sebab tu you always check, periodical check. Banyak untung dia. Okay, untuk margin cost during downturn pandemic ni, dia tak banyak. Macam saya cakap, sebelum, semasa dan selepas lebih kurang sama. Cuma during pandemic, kita fokus dalam liquidity position kita, cari alternatif baru, go digital, and then get the financial support from government. Okay, last but not least, bantuan kerajaan. Semasa pandemik, banyak bantuan yang disalurkan. Jangan malu, jangan segan, minta bantuan kalau layak. Dan macam Haji cakap tadi, bantuan yang dapat untuk membantu kita terus berlari. Jangan salah guna bantuan. So, jangan takut, jangan segan. Semua kerajaan di dunia ada bagi bantuan. So kita ambil mana yang patut, mana yang layak. Dan we move on from that. Okay. So setakat ini saja presentation saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okay. Baik, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Rosli di atas perkongsian beliau tadi sebagai orang kata orang kuat F&B. Saya pun jumpa beliau pertama kali semasa mengacara jalan-jalan cari makan. Saya cover restorannya iaitu Showroom dan sekarang lebih berkembang bisnes beliau. Walaupun pasca pandemik, itu yang saya sangat kagum sebenarnya, di mana pemain-pemain F&B yang lain sedang orang kata mencari ilham macam mana kita nak menjangkaui pasca pandemik ini. Kita ada Datuk Rosli who is leading the way. Jadi apa yang kita dapat orang kata pick up daripada apa pesanan beliau sebentar tadi, kadang-kadang saya pun sebagai usahawan, kita ni taksub sangat. Taksub atau kita sayang syarikat kita terlalu sampai kita tak tahu macam mana kita nak mengasingkan keuntungan ataupun aliran wang. Company money is my money. Oh, itu kesilapan besar di sana. Dan bahaya mengundang usahawan yang tidak mahir mempraktikkan best practices untuk mengendalikan syarikat beliau dengan cara yang efisien, ya. Ada pula yang opposite end pula. Sayang company, begitu sayang sampai tak ambil keuntungan, tak ambil gaji, tak ambil apa, langsung semua diletakkan balik. Itu pun berbahaya juga, ya. Dan antara yang saya suka komen-komen daripada Datuk Rosli, setting measurable target. Semuanya dalam bisnes, kalau anda menjadi usahawan, ilmu matematik tu kita tak boleh abaikan, ya. Calculate and of course ukur baju di badan sendiri dalam kita setting target kita, ya. Kalau kita letak satu target yang tak achievable tapi kita boleh lakukan dia, we are setting ourselves up for disappointment, begitu, ya. And last but not least yang saya suka adalah find a good home for your cash, di mana cash anda boleh beranak, sediakan payung sebelum hujan, begitu. Dan itulah dia perkongsian yang amat terbuka. Dan akhir sekali saya nak ulaskan, tiada jalan pintas kalau kita cerita tentang pengurusan kewangan ini. Namun dengan strategi, dengan penyelesaiannya, kita kena fokus dan kita ada disiplin. Bercerita pasal disiplin pula, kita terus kepada penceramah kita yang ketiga. Now, kepada usahawan-usahawan di sana yang berdaya kreatif, kita akan bercerita tentang interior design. Pengarah urusan Showwood Sdn Bhd, Encik Abdullah Marzuki bin Muhammad Syarani bakal bersama-sama kita, seorang pereka kreatif yang berjaya dalam industri hiasan dalaman, yang akan mengupas topik ketiga kita, pengemudian perniagaan anda mengharungi pasca pandemik. Jadi kepada usahawan yang masih sedang orang kata jatuh terduduk, bagaimana nak bangkit bangun semula, kita dengarkan ulasan daripada Encik Abdullah Marzuki Muhammad Syarani bersama-sama kita melalui panggilan Zoom. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi.
Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PUNB kerana memberi saya peluang untuk menjadi salah seorang speaker kepada program kali ini, Ikon Inspirasi Impian. Dan juga tidak lupa untuk saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi PUNB, Datuk Haji Ahmad Nazlan, serta dua lagi ahli speaker kita iaitu Datuk Rosli serta Tuan Haji Burhanuddin dan Encik Naz selaku moderator kita. Okey, tanpa membuang masa lebih lanjut, saya ingin kenalkan diri saya. Okey, nama saya Abdullah Marzuki ataupun biasa orang panggil Marzuki iaitu owner kepada syarikat Sherwood Sinar Merhad. Okey, sebelum bercerita lebih lanjut berkenaan dengan dua topik yang saya nak bincangkan hari ini, iaitu dua topik yang telah diamanahkan oleh saya untuk saya kupaskan sedikitlah dengan waktu yang agak singkat ni, iaitu berkenaan dengan kepimpinan dan bagaimana menghadapi cabaran ketika negara dilanda pandemik. Okay, sebelum saya mengupas lebih lanjut berkenaan dengan dua topik tersebut, izinkan saya mengupas sedikit berkenaan dengan syarikat saya. Okey, Sherwood Sinar Merhad telah ditubuhkan pada tahun 2013, Mac 2013. Maknanya lebih kurang dalam 8 tahun lah dalam market. Tapi sebelum Sherwood ditubuhkan, saya sendiri bekerja dalam bidang architecture dan interior design serta mempunyai background architecture dan kejuruteraan. Okey, jadi selepas menimba pengalaman lebih kurang dalam, saya rasa lebih kurang dalam 10 tahun, terdetik untuk mencari cabaran baru, iaitu mungkin pada saya bidang keusahawanan ialah salah satu cabaran yang saya lihat yang perlu saya teroka jika saya berpeluang. Jadi pada tahun 2012 masa tu dah ada peluang sikit-sikit melalui kerja-kerja part time dan akhirnya pada 2013 saya mengambil keputusan untuk menumbuhkan syarikat Sherwood Sinar Merhad. Maknanya secara langsung kita menyediakan servis interior design kepada market dekat luar. Jadi pada waktu itu pada 2013 perjalanan sebagai seorang usahawan tak semuanya indah. Pada mula-mula tu kita agak struggle, berbagai-bagai halangan yang kita hadapi daripada segi klien, daripada segi cash flow, daripada segi projek-projek yang kita nak pitching ataupun approach. Dan dalam waktu itu pun umur saya pun masih muda lagi, saya rasa dalam lingkungan 28 tahun tak silap saya. Yang saya kategorikan masih muda lah untuk menceburkan diri dalam bidang usahawanan. Tapi bila kita bermula di waktu muda, kita masih ada satu jangka masa untuk jatuh dan bangkit semula. Dan kita belajar apa yang telah kita lalui dan kita menjadi matang daripada setiap pengalaman yang kita lalui. Jadi pada tahun 2013 dan akhirnya kita betul-betul enter market. Maksudnya yang saya maksudkan enter market pada tahun 2015, kita mendapat sepenuhnya daripada segi license, daripada CIDB, MOF, yang untuk mengiktiraf kerja-kerja kita sebagai kerja-kerja macam contoh hiasan dalaman ataupun kejuruteraan dan architecture. Jadi pada tahun 2015 kita dah start kita punya corporate client. 2014 kita dah start first corporate client kita, antaranya Brunsfield, Sunderby, dan hingga kini kita ada list of corporate client kita, contoh sebagai UEM Sunrise dan berbagai-bagai lagi GLC dan lain serta agensi kerajaan. Jadi alhamdulillah pada tahun 2021 kita dah company setiap tahun ada peningkatan grow daripada sales dan revenue kita. Dan okey, itu yang ialah antara sedikit berkenaan dengan Sherwood Sinar Merhad. Okey, untuk topik yang pertama berkenaan dengan amanah, selaku usahawan dan juga ketua kepada syarikat,
saya melihat perspektif amanah ialah satu perspektif yang amat besar dan yang mana selaku seorang pemimpin kita wajib melaksanakan sebaik-baik yang mungkin. Ini bukan sahaja meliputi ketua di pejabat, setiap kita ialah ketua, sama ada kita ni ketua keluarga, ketua masyarakat, dan ketua yang diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bagi saya, skop amanah ini luas. Yang penting dalam Islam telah ditetapkan setiap daripada kita yang telah diamanahkan, kita harus bertanggungjawab untuk mengurus, mentadbir dan menjaga apa yang telah diamanahkan kepada kita. Ya. Sebagai contoh, saya mempunyai amanah untuk menjaga syarikat, menjaga kebajikan pekerja, menjaga komitmen kita dengan klien, itu ialah sebahagian daripada amanah-amanah yang klien telah bagi kepada kita untuk kita tunaikan kepercayaan yang telah diberi. Itu adalah salah satu konsep amanah yang saya pegang sehingga kini. Dan selain itu, konsep amanah di sini sebagai seorang pemimpin, kita tidak hanya kita tidak seharusnya bila kita berbuka perniagaan, kita tidak boleh seharusnya hanya bersandarkan semata-mata kewangan. Kerana sebagai seorang usahawan, di sini terletaknya juga sebagai amanah yang kita perlu tunaikan kepada tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, iaitu kebajikan pekerja, dan kita juga perlu mendidik staf-staf kita ke arah yang lebih baik, termasuk daripada segi mungkin kepribadian, cara berpakaian dan sebagainya. Okay. Jadi selain itu, kita kena tunjukkan kepimpinan yang baik dalam organisasi. Kepimpinan yang baik daripada segi waktu bekerja. Mungkin kalau saya setiap hari, walaupun kadang-kadang hari Sabtu ataupun hari Ahad tetap bekerja, tapi daripada hari Isnin sampai ke hari Jumaat, biasanya saya lah orang yang pertama sampai di office. Pukul 8.30 saya dah sampai, ataupun pukul 8 dah sampai. Jadi itu mungkin salah satu apa yang saya nak sampaikan kepada staf saya yang lain, indirect message, yang mana saya selaku bos pun saya datang awal daripada yang lain. Bukan mana kata kita bos ni kita boleh datang pukul 12 ke pukul 10, pukul 11 ikut suka hati kita. Dan kadang-kadang setahun tu saya sendiri ada yang ambil cuti. Itu kalau cuti pun mungkin 2-3 hari saja. Sebab kebanyakan masa kita tumpukan sepenuhnya kepada syarikat. Sebab kita tahu tanggungjawab kita besar di sini sebagai pemimpin untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja kita dan keluarga-keluarga mereka. Jadi ini adalah sedikit berkenaan dengan kepimpinan. Dan kepimpinan apa yang berkait rapat dengan amanah yang telah disampaikan kepada setiap daripada kita. Okey, tanpa membuang masa, saya akan kupas sedikit berkenaan dengan topik nombor 2, iaitu berkenaan dengan bagaimana menghadapi cabaran pasca pandemik. Okey, pandemik pada tahun 2020 bulan Mac, saya rasa setiap daripada kita tak menjangkakan yang negara akan diisytiharkan darurat. Yang mana bila Perdana Menteri mengumumkan darurat dan negara menghadapi krisis pandemik bulan 3 tahun 2020, itu adalah satu kejutan kepada kita. Bukan mana saya rasa hampir semua peringkat kita terkejut, kita agak panik, kita tak tahu apa harus dilakukan. Dan tempoh 3 bulan pertama itu yang mana kata langsung tak ada pergerakan, duduk di rumah. Saya rasa kebanyakan usahawan panik waktu itu. Dan begitu juga saya, yang mana kebetulan masa tu projek-projek saya tengah peak, tengah on-site, tengah very tengah peak, suppliernya dengan material nak sampainya, dengan site coordinationnya, berbagai-bagai
aktiviti di site, dan juga projek-projek yang kita tengah work out, daripada segi proposal, daripada segi pelbagai lagi. Jadi bila announcement daripada PM tu, kita panik ya. Bila panik tu tempoh 3 bulan tu tak boleh buat apa-apa, ya kita duduk di rumah. Mungkin bulan pertama kita panik, tapi bulan kedua kita agak boleh start berfikir, okey apa harus kita lakukan. Bulan ketiga kita start merangka apa yang kita harus lakukan ya. Jadi bermula daripada situ saya dan sehingga ke hari ini, sebabkan pandemik ni dah agak lama, hampir 2 tahun ya, kita tak boleh selamanya duduk menunggu pandemik ni akan berakhir. Kita harus bergerak bersama pandemik ni. Maknanya kita kena sesuaikan dengan keadaan, dengan daripada segi cara kita bekerja, daripada segi cara kita berurusan setiap hari, dan cara kita menyelesaikan kerja-kerja kita. Okey, saya ada senaraikan di sini bagaimana menghadapi pasca pandemik melalui 3M. Di sini saya kategorikan ada 3M, iaitu kunci saya bagaimana saya menghadapi pandemik. 3M yang pertama saya masukkan di sini ialah melindungi. Bila bercakap berkenaan dengan melindungi, apa yang saya masukkan melindungi ini ialah bagaimana saya melindungi staf saya daripada diberhentikan. Ya. Okey, saya tak nafikan, memang kita ada impact daripada cash flow, daripada segi pendapatan, daripada segi revenue syarikat. Sebab pandemik ini lama, saya rasa bukan saya saja, kebanyakan pemain industri terkesan daripada pandemik tersebut. Jadi apa yang saya lakukan, saya cuba mengelakkan untuk staf diberhentikan ya. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini tak ada satu pun staf yang saya berhentikan. Okey, ini secara tak langsung kita dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan keuangan semasa pandemik. Ini salah satu saya punya ikhtiar untuk membantu staf saya. Walaupun kita sebagai usahawan kita mungkin berdepan dengan beberapa kesukaran untuk bertahan tapi insya-Allah kalau kata niat kita betul, niat kita jelas, Allah mudahkan. Nombor 2, saya fokuskan kalau kata datang kerja office, kita limitkan waktu bekerja, mungkin 6 jam saja sehari, dan selebihnya tu kita galakkan bawa kerja tu ke rumah ya. Ini untuk mengelakkan terlalu lama berada di dalam office dan kemungkinan berlaku spark ataupun pandemik ni berlaku sekali lagi. Dan selebihnya kerja-kerja tu boleh dilakukan di rumah. Okay. Dan seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, kebanyakan kita melakukan pekerjaan, meeting dan sebagainya melalui Google Maps, Teams, Google Teams dan beberapa platform lagi yang telah disediakan. Jadi gunakan sebaiknya untuk kita execute kerja-kerja kita yang tak dapat dihabiskan di office, di pejabat. Selain tu kita harus kalau boleh, kalau kata keadaan pejabat kita agak congested, kita harus melakukan penggiliran. Maknanya mungkin minggu ni separuh masuk, minggu depan separuh lagi masuk, alternate kan. Ya, itu apa yang saya saya nak terangkan berkenaan dengan melindungi. Jadi melindungi di sini melindungi yang saya tekankan adalah melindungi aset yang saya ada, iaitu staff. Okey, nombor 2, 3M yang nombor 2 di sini saya tekankan berkenaan dengan peningkatan. Okey, bila saya sebut berkenaan dengan peningkatan apa yang saya masukkan di sini ialah bekerja secara off. Macam construction industry, kita bekerja dengan ramai orang. Kita bekerja dengan pelbagai-bagai senario. Maksudnya daripada ramai kategori Bangladesh, Indonesian worker dan terdedah dengan pelbagai-bagai kemungkinan di sini kita akan melakukan kekerapan ujian COVID, dan yang terbaru kita ada antigen test
Ini dapat mempercepatkan proses saringan di site. Selain itu, saya minimumkan numbers of supplier yang saya work out untuk satu-satu projek supaya saya hanya berurusan dengan hanya beberapa supplier saja. Jadi kalau mana yang saya boleh kecilkan numbers of supplier, saya akan kecilkan supaya kurangkan lagi berkenaan dengan kemungkinan risiko terdedah kepada COVID. Risiko terdedah kepada COVID. Okey, yang ketiga iaitu yang terakhir di sini ialah berkenaan dengan mengemaskini model perniagaan. Yang ini saya rasa yang paling penting Yang paling penting bila mana kita dah bekerja dalam keadaan pandemik dan mungkin akan datang kerajaan akan masuk ke zon endemik Jadi kita harus mengemaskini model perniagaan. Apa yang saya maksudkan mengemaskini model perniagaan di sini, kita harus mengkaji balik model perniagaan kita untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Mungkin daripada segi cara kita berkomunikasi, cara kita memberi arahan, cara kita membeli pembelian, perbincangan dan sebagainya. Jadi serta model perniagaan di sini kita harus mengambil maklum sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tuan Haji tadi, iaitu kita harus berkait rapat untuk mendapatkan projek-projek baru melalui online melalui Google, melalui sebagainya. Kalau sebelum ni kebanyakan projek-projek saya cara konvensional tapi bila masuk ke pandemik kita dah 50% kita dah beralih ke digital marketing. Jadi alhamdulillah ia amat membantu kita untuk mendapatkan projek-projek baru. Okey, itu antara sedikit berkenaan dengan ulasan saya dan kupasan saya berkenaan dengan dua isu berkenaan kepimpinan dan cabaran pandemik. Okey, saya akhiri saya punya sesi pembentangan dengan ribuan terima kasih kepada moderator dan saya serahkan balik pada Encik Nas. Terima kasih, tinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Abdullah Marzuki kita dengan perkongsian tadi apa yang saya dapat kutip dan apa saya kata mungkin dapat dijadikan pedoman Kadang-kadang dalam mencapai impian sebagai usahawan kita lupa akan tanggungjawab dan amanah kita sebagai pemimpin, sebagai majikan, sebagai mentor yang harus menunjukkan tauladan yang baik. Kadang-kadang kita yang tengah usahawan ni tengah pressure, kadang-kadang perangai-perangai yang tak baik itu terkeluar juga. Kadang-kadang tak cukup tidur, kita masuk office lambat dan sebagainya. Tapi semua ini dipantau oleh pekerja-pekerja kita Jadi kita sering lupa bapa borek anaknya rintik. Jadi kalau kita nak didik anak-anak kita untuk menerapi aspek ataupun nilai-nilai yang murni seperti amanah, datang kerja tepat pada masanya dan sebagainya, kita pun kena tunjukkan prestasi yang sama. Sebenarnya lebih baiklah untuk saya utarakan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Jadi kita berikhtiar untuk hidup bersama. Itulah dia strategi 3M yang dikongsikan oleh Encik Abdullah Marzuki kita. Dan sekarang ini diharap pembentangan daripada ketiga-tiga usahawan yang kita ada bersama-sama kita dalam pelantar ini dapat mencerahkan persoalan untuk beberapa usahawan kita di luar sana dan memberi inspirasi untuk menembusi pasaran MSME, ada micro sekarang micro, small, medium enterprise, dan kita masih ada masa untuk mengetahui lebih mendalam dengan cara pemikiran mereka. Jadi kita ulas kembali pembentangan mereka. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Burhanuddin bersama kita daripada Lekopak. Kita ada yang berbahagia Dato' Rosli bersama kita, yang orang kata tokoh kalau kita cerita pasal retail F&B ni, dan kita bersama dengan Encik Abdullah Marzuki untuk mendalami aspek daripada sisi interior design Saya tahu daripada pelbagai industri usahawan-usahawan kita di sini, tadi kita cuba mencari titik-titik persamaan di sini. Jadi titik persamaan yang pertama saya nak sentuh di sini adalah going global. Jadi dalam pasca pandemik ini kita diberitahu kita kena tembus pasaran dunia. Kalau tidak kita jadi jago kampung saja. Jadi dengan teknologi terkini tak ada sebab untuk kita cuba pasaran dunia. Tadi saya nak bertanya dulu kepada Tuan Abdullah Marzuki kita. Adakah Tuan Marzuki menanam cita-cita yang sama sebagai konsultansi dan menjualkan servis lebih daripada produk?
Silakan. Okey, setiap daripada kita, maknanya sebagai seorang usahawan, kita mesti mempunyai cita-cita yang besar. Maknanya kita mesti berani bermimpi. Dan sebagaimana yang telah diberitahu oleh Cik Naz, kalau boleh kita pun tak nak jadi jago kampung. Kadang-kadang jago kampung ni macam ayam berkokok. Ayam berkokok bunyi je kuat, tapi bila ni tak ni pun daripada kampung tu. Jadi sebagai seorang usahawan, ya, saya memang menanam impian untuk mengembangkan perniagaan syarikat ke peringkat global, peringkat international, ya. Jadi tidak hanya limit kepada interior design, jadi construction juga, sebab itu ialah kita punya forte, Jadi macam mana kita nak penetrate market tu, mungkin kena bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, Kolaborasi. Betul. ya, sebagai contoh Maida, Matrade dan sebagainya lah. Jadi Yang boleh bawa kita. Encik Marzuki dah pun menyusun strategi untuk menembusi pasaran dunia. Bukan kata setakat angan-angan Mak Jenin saja, dah melakukan sesuatu. Seperti seperti yang berbahagia Datuk Rosli di sini juga, saya difahamkan Datuk Rosli dah sampai ke Germany untuk menjalankan orang kata research untuk satu projek yang baru. Apakah halangan di sana dan macam mana perjalanannya setakat ini? Seperti yang Cik Abdullah cakap tadi, of course setiap usahawan ada berani bermimpi, berani bercita-cita dan berani mencuba. But kembali semula kepada saya sebagai seorang financial background punya usahawan, pasaran tu memang ada di luar sana. Sama ada global tu, ASEAN is global, US is global. So bergantung kepada produk yang kita ada, servis yang kita ada. So macam Cik Nas mention tadi, yes, satu lagi projek yang sedang saya usahakan ialah cuba mencari satu produk F&B yang boleh diterima pakai oleh semua tanpa mengira kaum. Okay, it's not so much of Malay centric. Bukan kata Malay centric produk F&B ni tak boleh keluar, tak. Saya mencari satu produk yang diterima oleh semua golongan. Bukan saja ke Jerman, saya juga telah kita ke Dubai, ke UK mencari satu produk dan kita nampak pasaran yang antara the fastest growing food now is kebab. Kebab, ya? Yeah, kebab. It's not Malay food, but it's kebab. So it has, of course, originated from Turkey. Tapi the fastest development of kebab is in Berlin. So insyaAllah selepas kita kira risk and reward kita, kita tahu development cost will take some time. So kita started during the pandemic. Bagus. Jadi Datuk Rosli menggunakan masa pandemik ini untuk menimba ilmu, ya, untuk mencari lubang ataupun lubuk untuk di mana usahawan kita boleh masuk, dan bergantung kepada strategi Datuk Rosli lah. Dan kita kembali kepada Tuan Haji Burhanuddin pula yang dah berjaya menembusi pasaran antarabangsa dengan Upin dan Ipin, 17 negara tak salah saya, tapi sekarang dengan Disney Channel dah lebih daripada 30 negara kot Tuan Haji, ya. Tuan Haji pun dah tak nak kira pun dah macam ingat-ingat lupa dah. Jadi sebagai seorang usahawan yang dah pun menembusi pasaran antarabangsa, apakah cabaran paling utama to stay on top? Dah tentulah kita melahirkan animasi satu produk hiburan. So kita punya konten tu mesti konsisten, sentiasa ada inovasi supaya dia tengok sesuatu yang baru setiap kali keluar. Jadi bukan setakat duduk saja, okey kita dah ada produk, okey dia jual sendiri begitu. Tak boleh. Tapi untuk sampai ke tahap itu, kita kena pandai mengadakan pasaran tu sendiri. Create the market. Create the market. Entertainment ni lain sikit daripada jual produk. Biasanya kalau kita tak tahu nak hold kita punya barang, kita akan digasak oleh semualah stesen TV semua, dia beli rendah. Ramai orang bercakap pasal masuk Disney, begitu bangga. Sebenarnya Disney tu bayar dia sikit aja. Oh ya? 10% daripada apa yang you dapat daripada TV. Allahu Akbar. Janganlah kalau you dengar my product is on Disney, sebenarnya dia bukan dapat duit pun. Tapi exposure. Exposure. Saya sendiri pernah cakap dengan di sini, you want my product, pasal dia kalau nak beli dia nak eksklusif, nak itu, nak ini. Saya cakap dengan dia, just tell them
You pay only this little, you cannot get. If you don't want to take, it's okay. The whole world know my product is on Disney. Tetapi oleh kerana kekuatan UPI IPN sendiri, mereka terpaksa ikut cakap kita. Jarang sekali syarikat-syarikat dapat dictate Disney atau Netflix Betul. dengan terma kita. Betul. Netflix sendiri macam UPI IPN contohnya tahun ni punya production. Saya dah beritahu tim saya mesti habis sebelum bulan 2. Kerana selepas dia main Indonesia, Astro akan ambil. Dan Astro ada blacklist. Dia ada apa tu, jangka setahun. Kita tak boleh jual mana-mana OTT ke mana-mana. Dia lockout ya? Dia dah lockout setahun. Okay. So saya cakap mesti habis. Sebab Netflix dah beli untuk ditayangkan bulan 2 tahun 2023. Alamak. So kena habis di sana dan kena habiskan tayangannya baru boleh supaya ke Netflix. kita dapat window itu. Dia dah beli dah sign dah agreement. I see. Begitu kuatnya Upin Ipin ini. Dan Upin Ipin bukan setakat Disney Asia. Disney Asia dia punya base di Singapura. Yes. Dia ada 17 teritori. 2019 Disney India beli. Dan di sana tu dia dub dalam Hindi, dalam Tamil. Kalau you pergi ke India jangan terperanjat. Upin Ipin cakap Tamil? Dia main di Disney Channel dan juga Sanggama TV. 2019 bila kita masuk, dia kata kita nombor 9 antara semua dia punya animasi. Wow. Tetapi tahun lepas kita dah naik nombor 3. Nombor 3? Jadi itulah dia kekuatan IP kita sendiri. Jadi mungkin saranan Tuan Haji Burhanuddin di sini, kalau kita dah pecah pasaran antarabangsa, kita dah ada modal di sana. Kadang-kadang usahawan kita terlalu takut untuk demand. Macam saya tak berani kalau dengan Disney minta macam ni, wah, awak Disney lah, okey lah, saya ikut lah. Jadi mana datang keberanian tu? Kita tahu produk kita nombor 1. Umpamanya masa Disney melancarkan Hotstar dia di Indonesia, Upin Ipin itu nombor 1. Even dia punya production apa tu, melodrama apa dah, saya pun kalah. Dahsyat. Jadi kita tahu kekuatan kita. Bila dia nak minta harga murah, kita tak ada. Dan setiap kali kita jual, kita akan naikkan harga. Kita pernah mention ukur baju di badan sendiri di platform ni beberapa kali dah. Jadi tak kira di mana tahap anda sebagai usahawan, tak kira semasih ingin memulakan langkah bootstrapping atau ingin pecah pasaran antarabangsa atau dah pun pecah antarabangsa, know your worth. Sekali lagi, ukur baju di badan sendiri untuk to get the best deal, orang kata, untuk kita negotiate untuk brand kita atau perniagaan kita maju ke hadapan. Okey, kita kembali kepada Encik Marzuki kita. Saya kagum dengan usahawan-usahawan yang ada di sini sebab mereka seakan-akan tahu apa yang nak dilakukan dan bila yang harus dilakukan. Macam saya katakan sebelum ini ya, ramai usahawan pasca pandemik ni tenat. Many of them are on the ropes already, tak tahu apa nak buat dah. Jadi ada yang memilih untuk mengukuhkan diri. Tapi anda bertiga, termasuk Encik Marzuki di luar sana, memilih untuk berkembang pasca pandemik ini. Untuk saya seram. Jadi saya nak bertanya kepada anda bertiga. Kita mula dengan Encik Marzuki dulu. When do you know it's the right time? Bila seorang usahawan tu tahu ini masa untuk kita berkembang, ini masanya untuk kita relax dulu, kumpul tenaga, inilah masa kita untuk kita hentak market tu sekarang juga, atau inilah masanya untuk kita give up dan kita tutup kedai? Encik Marzuki, pendapat anda, silakan. Pendapat saya berkenaan dengan isu ni, sebenarnya pandemik ni pandemik ni sebenarnya secara general memang memberi kesan secara langsung kepada perniagaan. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia membuka satu cabaran baru, yang mana platform baru yang kita perlu, yang kita terpaksa, kalau sebelum ni mungkin kita tak tengok, tapi bila dah pandemik ini kita akan explore berbagai-bagai kemungkinan Maksudnya untuk explore market baru. Kalau sebelum ni kebanyakan saya punya klien ialah daripada segi corporate client tapi bila kita dah beralih 50% kepada digital online jadi the numbers of project, the numbers of client to keep increasing. Jadi itu adalah salah satu opportunity yang besar sebelum ni yang kita
cangkakan nak tengok lah dekat situ. Maksudnya kalau sebelum ni kita tak serve kepada individual client, tapi sekarang ni kita dapat banyak permintaan daripada individual client. Maknanya sama ada rumah, office yang kecil, dan permintaan ni dia meningkat daripada hari ke hari ya. Jadi boleh saya sampuk di sini, anda Encik Mazuki decide to spread your business kerana nampak permintaannya semakin masuk dan anda berani untuk mengambil risiko tersebut, betul? Jadi disebabkan tersebut, saya mungkin akan increase lagi saya punya staff dalam program untuk menambah staff untuk cater the new needs of this ini tipikal lah usahawan yang nampak apa tu opportunity di sana. Okey, inilah masa untuk kita masuk. So untuk Encik Mazuki is quite organic lah cara anda berkembang. Tapi untuk Dato' Rosli pula, F&B ni sebenarnya dah kena tamparan hebat sewaktu pandemik ni. Saya nampak banyak kedai F&B. Dah lah, saya pengacara jalan-jalan cari makan, saya tengok punyalah banyaknya tutup kesian. Tapi Dato' Rosli terus berkembang dan mencari jalan. Apa rahsia dia? How do you know it's the right time? Pengalaman saya, Naz, dalam bisnes ni, to spot the right time is very difficult. You can macam spotting the movement of the stock market lah. Sometimes you get it right, sometimes you get it wrong. Betul? When you get it right, Alhamdulillah. If you're wrong, make sure, again, macam saya cakap pasal financial ni, you have enough reserve. So it's all about being calculative in your move. A calculated risk, ya? Yeah, calculated risk. So, of course, in any crisis, kita tahu krisis ni sentiasa ada. Every 10 years ada krisis. Asian financial crisis, global financial crisis, now Pandemic COVID. crisis. So, akan sentiasa ada. So, what's important orang macam saya ni, always tekankan that I always have cash reserve. Sufficient, strong cash reserve, liquidity untuk tap the opportunity during the crisis. Every crisis present opportunity. I like this thinking. Ingat usahawan di luar sana, every crisis there is an opportunity. Kadang-kadang kita tak nampak saja opportunity tersebut. Kalau kita nak nampak dengan lebih senang, saranan Dato' Rosli untuk kita plan resources kita. Kalau kita ada reserve liquidity, seperti Datuk kata sebelum tadi, kalau kita ditimpa musibah, tak adalah kita menggagau begitu, dan mungkin kita akan nampak opportunity di sana. Jadi kepada Tuan Haji yang dah pun berkembang sayap ke seluruh dunia, kepada banyak countries yang dah menayangkan Upin dan Ipin, apakah cabaran utama to stay on top? How do you know it's the right time to diversify? Saya difahamkan Upin dan Ipin brand ni, dia dah ada restoran dan akan ada taman tema. So when do you know it's the right time to do all this? Saya rasa kita dah lama duduk dalam PKP ni kan. So badan kita pun dah gemuk kan, siap makan ya kan. So inilah masa untuk kita bangun dan maju ke depan. So siapa yang ada cash reserve banyak, ada modal, waktu ini semua you boleh demand. Betul? Orang ada, you nak beli bangunan, dia kata you nak 30%, 40% off. I'm buying cash. So masa inilah kita ada peluang untuk pergi. Dan waktu ini banyak syarikat-syarikat yang tak mampu, kita bantu, mestilah kita dapat good price. So kita kena berani. Dan Alhamdulillah, masa PKP ni semua orang duduk rumah tengok TV kan. Itulah semua dia. tengok Upin. Jadi kita makin banyaklah income kan. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk usahawan di luar sana, bergantung juga kepada bisnes kita seperti content creation di sini. Sebab tu PKP, ramai orang yang menonton Upin dan Ipin. Untuk F&B, ramai pula yang Grab delivery dan sebagainya. Dan juga interior design, orang nak kat rumah dah tak tahu nak buat apa, mari kita cantikkan rumah begitu. Jadi kepada tiga-tiga usahawan kita yang mengambil peluang untuk mengembangkan sayap, inilah dia saranan untuk anda di luar sana juga ya. Kalau dah ada pengurusan yang baik, ada cash reserve liquidity, macam Tuan Haji Budanuddin kata, inilah masa untuk kita tunjukkan kekuatan, inilah masa untuk kita demand sebagai seorang usahawan to get the best deal. Jadi saya mengharapkan yang terbaik untuk usahawan Bumi Putra kita di luar sana. Macam juga ketiga-tiga usahawan kita dah pun bercerita sebelum ni, janganlah bila dah dapat dana tu tiba-tiba kita nak beli kereta pula, tiba-tiba nak office yang cantik dan sebagainya. Kita tumpukan fokus kepada bisnes kita, dan alhamdulillah kita berjaya menyempurnakan program Ikon Inspirasi Impian kita yang dibawakan oleh PUNB dengan
dengan rakan-rakan PUNB kita di sini. Jadi mewakili pihak penganjur, saya Nazrudin Rahman ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga penceramah kita, kepada Tuan Haji Burhanuddin Muhammad Razi, pengasas dan pengarah urusan Lekopak Productions, yang berbahagia Datuk Rosli Muhammad Robat yang bersama kita, pengarah urusan Kaca Muda Resources, dan juga Encik Abdullah Bazuki bersama kita di atas talian, pengarah urusan Sherwood Sdn Bhd, dan moga-moga input yang diberikan oleh ketiga-tiga rakan PUNB kita memberikan anda inspirasi untuk terus mencecah bintang mencapai angkasa. Jangan lupa usaha gigih anda dan jangan lupa doa kita kepada Yang Maha Esa supaya rezeki terus murah dan perjalanan kita dipermudahkan. Saya Nazrudin Rahman, pengacara maya anda. Jikalau ada sebarang silap dan salah sepanjang sesi kita ini dari hujung rambut sampai hujung kaki, saya minta maaf. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada saya, ketiga-tiga rakan PUNB kita dan juga Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Inilah dia ikon inspirasi impian. Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat tengah hari.